Assalamualaikum dan selamat malam. Welcome back to channel. So malam ni Zul akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis untuk kita tengok pergerakan market untuk hari esok dan juga apa yang dah berlaku untuk hari ni. So guys, hari ni sudah sesuatu yang menarik berlaku di BTC. BTC drop di dalam kawasan kita punya pattern, which nanti Zul akan terangkan lebih detail. So sebelum kita pergi lebih jauh guys, let's go, kita pergi ke coin market cap. Dan kepada sesiapa masih belum like dan subscribe, please like, please subscribe untuk tengok lebih banyak video daripada Zul untuk kemudian hari. So guys, let's go, kita review market untuk coin market cap dulu. Untuk tempoh pagi tadi hingga ke malam ini, apa yang dah berlaku di coin market cap. Tengok ada something yang perubahan yang drastik. Yang pertama, kita tengok market cap berkurangan daripada 1.4 ke 1.3, which is kalau kita tengok kat sini dalam 5.6% ke total market berkurangan. Tapi apa yang kita tengok adalah volume meningkat daripada 86 bilion ke naik 104 bilion, which is kita tengok kenaikan sebanyak 59, hampir 60%, which is banyak peningkatan untuk volume. Sebab tu kita tengok market ni tak boring lah, sebab market kita tengok candle untuk BTC ni tak boring, tak ada sideways, ada buat pergerakan yang banyak lah, which is tengok momentum dalam 35 hingga ke 32, which is dalam 3000 lah untuk momentum pergerakan market tu very tak boring lah untuk market ni. Dan kita tengok BTC meningkat ke 45.2, which is rasa ni kalau 45 rasa dah break tu punya pattern. So which is nanti tu akan tunjuk di pattern apa yang berlaku. And then ada something yang menarik juga BTC yang berlaku. Dia dah buat normal yang baru untuk BTC, which is nanti tu akan terangkan. Let's go kan, kita tengok price market untuk hari ni, apa yang dah berlaku di harga-harga semasa untuk coin. Coin utama kita Bitcoin berada di 32.3k, which is pengurangan sebanyak 5.27, which is kita tengok pagi tadi ialah berada di 35k and then now dropping lah ke 32k. And then Ethereum guys, Ethereum jatuh bawah daripada 2000, which is dia tengok macam total ni adalah last support tu ialah di kawasan antara 2000 ke 2002, which is dekat kita lah ada lagi main support di bawah antara nanti tu kan 18 ke 19 nanti tu akan tunjukkan Ethereum kalau sempat, which is tengok 7.93, which is macam cakap sekarang ni untuk altcoin mungkin bersabar dulu pembelian. Siapa untuk yang first time, yes boleh beli sekarang, tapi untuk yang dah ada pepegangan altcoin contoh Ethereum, maybe boleh tunggu sekejap lah, tunggu dulu untuk BTC reda lah. Sebab apa, kita perlu tunggu dulu confirmation untuk BTC tu melakukan momentum kenaikan, barulah kita boleh masuk balik untuk buy altcoin. Tapi kalau untuk long term tak ada masalah. Dan kita tengok BNB jatuh, tak pernah jatuh sebelum ni. Kita tengok harga paling bawah semasa kita harga BTC di 32k untuk 2 minggu lepas. Kita tengok harga Binance 286, so now 300, which is normal. Cuma dekat apa yang expected dekat Ethereum Nisa sebelum ni kita tengok 1.8k, so which is masih lagi dalam range kejatuhan kita still ada support gitu. Dan kita tengok untuk Dogecoin dengan XRP lah yang tak berapa baik, 0.22 dan 0.6, which is sebelum ni kita hanya bertahan di 0.3 dan 0.8 untuk XRP. Dan untuk kejatuhan sekarang ni kita tengok Dogecoin dan XRP tak dapat, which is sebab tu cakap kalau boleh kat Dogecoin dengan XRP ni boleh kalau beli sedikit je. Sebab apa, coin ni ada sikit bermasalah lah. Contoh XRP bermasalah sikit daripada kes mahkamah dia. Dogecoin macam kita tahu, Dogecoin ni orang kata berasal daripada contoh shitcoin lah, macam tu. And then dan Dogecoin kenaikan price tu adalah disebabkan spekulator ataupun orang kata sebab banyak orang tweet apa semua. Sebab tu dia kata harga Dogecoin naik disebabkan popularity, bukan sebab fundamental yang kuat. Contohnya Cardano walaupun dia tak ada sebarang projek lagi, tapi disebabkan projek invest dan benda, which is tengok dalam Cardano staking saja almost 80%. So which is untuk beras tu bergerak tak boleh lah. Sebab apa, 80% dana Cardano tu berada dalam staking, so tak boleh sentuh dana tu, which is sebab tu tengok pergerakan price tak banyak, which is tengok walaupun tak banyak kita tengok 1.2, which is 65%. And then untuk Polkadot jatuh ke 16.689, very banyak kejatuhan 34%, very dropping. Uniswap pun dropping banyak 12%. And then kita tengok Litecoin, which is kita tengok overall semua jatuh hampir 10% lah, which is cuma yang orang kata time ni lah kita nak tengok mana altcoin yang sekiranya time anda nak pilih altcoin, time ni lah time menarik, time yang yang betul lah, time yang tepat untuk anda pilih altcoin mana. Contoh anda tengok sini Ethereum hanya jatuh 7%, Binance hanya jatuh 6%, Cardano hanya jatuh 5%. Anda tengok kalau Dogecoin dengan XRP dia jatuh 15%, which is macam cakap kita nak tengok bila BTC jatuh altcoin ni pun akan jatuh, tapi
coin yang mana yang jatuh paling sikit. Which is yang jatuh sikit itulah yang kata dia ada apa fundamental yang kuat. Which is kita tengok sini Cardano hanya 5%, Binance 5%, Ethereum 7%, yang lain semua main 11, 15, 11, which is Asapi pun kita consider okey kat 7%, tapi untuk dia naik tu yang payah. Sebab apa? Dia masih ada masalah dengan lawsuit lah. Tu very problem lah untuk recipe untuk naik. Dan kita tengok Polkadot 11%, 11%, dan kita tengok Litecoin 10, 11, dan tengok Theta 11, nak tengok dia punya Matic 6%, which is juga very good kat position. Bila kita tengoklah probably apa yang kita nak tengok yang coin yang jatuh banyak ni, which is dia punya fundamental tu kurang stabil. Dan kita tengok juga apa yang berlaku di BTC hari ni daripada 32, adakah ini bottom yang kita, which is dia punya buy limit tak hit lagi, which is dia akan tunjukkan kat chart nanti apa yang akan berlaku. So guys, let's go kita pergi ke chart nak tengok apa yang berlaku, which is ada something yang menarik nak share kan. Okay, kita akan pergi ke dominant dulu. Sebenarnya kita akan pergi ke chart ni dulu. Alright, chart ni macam cakap. Alright, kita ada pattern ni, iaitu pattern ini. Seminar triangle, which dah pun break up bawah. Ada kita punya macam cakap, kita Zul punya estimate mungkin akan sampai ke 1 trilion lah, which bila 1 trilion tu kita akan nampak ni bahawa harga BTC akan jatuh lagi lah. Dan bukan BTC saja, keseluruhan dalam coin dalam kripto akan pergi kejatuhan lah. Dan kita tengok untuk dominan, apa yang menarik juga dominan. Dominan macam cakap, sebelum ni kita tengok dominan tu berlaku seiring. Bila dominan naik, harga BTC pun naik. So malam ni apa yang dah jadi untuk hari ni, kita tengok BTC melakukan dominan melakukan kenaikan. Kita tengok melakukan kenaikan, tetapi di BTC price melakukan kejatuhan. Tu macam cakap, kita berada balik dalam momentum bearish market lah. Sebelum ni cakap bila kita ada dalam kawasan bullish territory, kita akan nampak bahawa dominan dengan BTC tu naik seiring lah. Which is sekarang kita tengok apa yang berlaku bila BTC berada di dalam bearish territory. Apa yang berlaku sekarang, dominan meningkat tapi bearish, harga BTC menurun. Itulah kita tengok dalam kawasan bearish territory. So which is apa yang kita akan monitor tengok, berlaku peningkatan di dalam dominan, which is BTC akan jatuh lah. Which is kita dah ada macam cakap, kita ada seminar triangle ni, price dah break ke atas. Which is kita tengok ada kenaikan, maybe akan ada sedikit retest. Untuk retest balik ni, which is retest tu akan menyebabkan harga BTC ni akan menjadi dia naik balik lah. Which is sama dengan kita punya pattern yang Zul share di Facebook tu untuk pagi tadi, which is yang ini Zul ada share. Right, share ini pattern ini, which is apa yang Zul cakap ni adalah kat sini kita ada descending brownish wedge, which is pergerakan price dia adalah bermain dalam kawasan ni, which is masa tu post tu. And then apa yang berlaku sekarang ni, kita nak monitor ini untuk 4 hours, yang dia buat tadi untuk 1 hour. So maybe kita beri 1 hour. So now apa yang dah berlaku dekat chart ni, right? So yang dia share pagi tadi, price berada sini, macam cakap ini adalah descending brownish wedge, which is adalah pattern reversal ataupun pattern bullish, which is price untuk break ke atas lebih tinggi berbanding break ke bawah. Which is tapi kita masih lagi and then kita ada trail, kita pakai trail line ni, which is very good trail line ni. Trail line menentukan sama ada kita dalam bullish territory atau bearish territory. So now apa yang berlaku di chart adalah macam cakap, price akan bermain di kawasan ini. Right, so now kita tengok apa dah berlaku, price berlaku sikit rejection ke ni, yang very good. So sekarang apa yang kita nak tengok adalah price itu kembali balik ke kawasan atas lah, ke kawasan atas ni. Which is apa yang berlaku, sekiranya nanti kita tengok dominan melakukan kenaikan yang drastik. Kita tengok dominan melakukan kenaikan drastik. So apa yang akan berlaku probably nanti di waktu bila Western dah bangun nanti, boleh apa yang berlaku, dia akan buat transaction lah. So apa berlaku tu akan dia orang buy, which akan tengok dengan altcoin pun dengan harga tengah murah sekarang ni, which akan probably akan berkurangan lah, price ini akan berkurangan sikit, mungkin melakukan another apa orang kata retest sedikit. Kemudian itu apa yang berlaku di BTC akan melakukan kenaikan sedikit lah, untuk kenaikan sikit untuk sampai balik kita untuk ke atas ni. Which is macam you cakap, kita sekarang ni expected untuk price ini bermain dalam kawasan ini, kawasan pattern kita descending brownish wedge, which is dengan potensi breakout ke atas. So adakah akan breakout ni, which is tak tahu, mungkin pembeli juga
price akan naik dulu atas ni and then gagal lagi dan sampai baru kita hit punya position. So tu takkan ubah tu punya buy position, tu akan still lagi buy position di 31.5 dan expected bahawa price tu akan sampai ni. Sekiranya dia breakout tak masalah, kita akan profit yang dah masuk belakang. Tapi sekiranya berlaku lagi rejection di kawasan ini, kita akan tengok price tu akan hit dia punya buy limit and then tengoklah ke mana breakout tu tak sure, tapi as per expected kita price bermain di dalam kawasan ni, which is kata bearish tree, so masih lagi boleh hit sampai 30. Now kita akan pergi ke 4 hours sikit untuk lebih besar, untuk nak terangkan something yang menarik. Alright, sebelum ni kita ada monitor bahawa kita ada pattern ni, pattern channel, which is rising channel, so which is kita punya dah ni lah, ataupun kita dah dapat price target kita, so which is yang ni kita boleh delete lah, tu which is tu tak nak semakkan tu punya chart, tu kita delete. Alright, ini punya resistance masih monitor turn ni, and then inilah main support, which is tak masalah, kita monitor. Tu yang ni kita akan delete dulu sebab kita ada kita stay dalam kawasan support yang besar ni, which is tak masalah, kita akan monitor tu. Now apa yang kita perlukan, yang ni pun tu akan delete dulu sebab tak nak semak punya chart. Now sekarang apa yang nak tengok adalah tu akan nak tengok satu lagi garisan trendline, which is yang ini. Right, daripada kalau zoom in sikit, ada yang ni nampak yang hujung ni, so ambil yang ini, dia akan gariskan untuk bertemu dengan ini, and then dia nak tengok price berinteraksi dengan so tengok price sekarang betul-betul berinteraksi dengan pergerakan market kita, which is now tiap kali price sentuh trendline ni dia bounce and then sentuh bounce, dan dia nak tengok price sentuh dan bounce, which is apa yang expected tu. Macam dia cakap tadi, probably price akan bermain dari ke kawasan kita punya ni lah, kawasan ni, which is mungkin boleh jatuh bawah lagi, tapi apa yang tengok adalah expect dulu untuk line ni, which is apa yang akan probably apa yang akan berlaku, hopefully apa yang berlaku untuk malam ini, sebab ni adalah hari biasa kan, hari Isnin sampai Jumaat. Kita nak tengok price tu melakukan buran lah, which is probably apa yang berlaku naik sekarang ni and then bergerak ke atas lah, tapi expected zone masih mengatakan bahawa price tu probably akan masih jatuh bawah lah untuk ni. Sebab apa, kita baru test sini 2 kali dan sini 3 kali, so which is selalunya yang ke-6 lah lalu breakout, which is breakout tak pasti, probably price tu akan naik balik untuk tempoh malam ini ataupun sampai esok, which is tak pasti, ataupun boleh je price breakout ke bawah, tak ada masalah, price boleh je terus breakout bawah sekiranya momentum selling kuat, boleh berlaku. Tapi apa kita expected lah price akan naik ke atas ini, kemudian sekiranya berlaku lagi rejection di trendline ini, kita tengok price itu jatuh ke bawah. Now kita akan tunjuk budak Fibonacci apa yang berlaku. So untuk Fibonacci, untuk price ini menjadi balik bullish, menjadi balik bull, kata momentum kuat untuk recovery, price recovery. Kita tengok swing high to swing low. Right, sekiranya tak ada lawi low ni, which is expected in trendline ni bukan tahan price, kita ambil low ni, high ni low ni, kita akan draw kita punya resistance di atas ini. Right, ni resistance kita, so yang ni dia akan buang dulu, which is nanti kalau price sampai atas dia akan draw balik. So now kita pun monitor yang penting lah yang 42 ni. So yang ni pakai resistance kita yang tu nak tengok sekarang ni. Sekiranya price kembali balik ke resistance ni, and then sekiranya gagal, right, kita perlu tengok apa yang perlu tengok, kita perlu tengok price itu kembali naik atas, break resistance ni, and then buat sedikit support, baru kita tengok probably apa yang berlaku, price tu akan buat sini and then buat kenaikan lah, which is very good. And then apa yang nak tengok juga ke market, sekiranya price tu sampai ke kawasan resistance ni and then buat berlaku rejection, apa yang kita boleh nampak, probably price tu akan buat and then buat rejection yang bawah lagi besar lah daripada ini, which is kita nak tengok price perlu buat at least higher high lah, high daripada ini, high lower and then buat breakout tu lebih boleh, ataupun kita nak tengok price tu terus buat breakout ke atas. Now apa yang nak tengok adalah resistance ni, and then tu nak cari support juga. So support apa yang kita monitor sekarang ni adalah support ini. Kita akan deletekan ini, so kita nak tengok support yang ini, swing high, swing low ni sesuai high ni. Right, kita nak tengok support ni. Right, now kita berada di kawasan support tu, which is support tu dah pun breakout. Right, support ni dah breakout sebenarnya. Okay, support ni dah pun breakout. Okay, apa yang nak tengokkan, support ni akan bertukar jadi resistance lah. Apa resistance tu kita akan tunggu balik lower mana dia rejection, probably masih lagi boleh naik balik ke atas, tapi kata selling pressure dengan kuat lah. Tu apa akan kita nampak, probably macam cakap tadi, price tu akan naik ke atas balik untuk retest, and then kiranya gagal, kita akan tengok lah price tu klik bawah. So macam tu cakap semalam, kita ada berlaku
Alright, kita ada buat price which is dekat sini. Alright, price malam dekat sini. Which is cakap price tu tak boleh break bawah pada ni, sebab bila break bawah ni probably price tu akan buat lower low lah. Which is sekarang kita buat lower low, higher high, higher low, betul, and lower low, lower high and higher high, which is untuk momentum kenaikan lah. Tapi apa yang berlaku sini, price dah pun break buat lower low daripada lower ni, which is apa yang akan berlaku unexpected untuk price pergerakan price ialah daripada higher high, lower low to higher high, and then buat lower low lah, another bawah. So which is price bawah ni, which is macam cakap kita masuk balik di kawasan kita punya triangle, which is triangle ni. Mungkin tu akan buat balik trend line ni. So which is siapa ingat dulu kita ada triangle ni, right, triangle yang besar ni, which is kita ada pattern, which is apa pattern apa, inilah pattern yang lebih besar, right. Mungkin tu delete kan dulu untuk hantar inilah tak confuse. So ni kita ada yang ini, masih ingat sebelum ni tu ada share symmetrical triangle, descending triangle, which is price targetnya lebih bawah lah. So now kita tengok price tu kembali balik di dalam kawasan price ni, which is expected boleh price masih lagi boleh berada di bawah ni, dan price masih lagi boleh bermain di antara kawasan ini. So now sekiranya price jatuh lagi, boleh je price jatuh ke bawah ni, ada melakukan bounce balik ke atas. Dan apa kita tengok untuk BTC melakukan kenaikan menjadi biasa, kita perlu tengok balik price itu break balik kawasan trendline ini untuk melakukan masuk dalam bullish territory. So now apa yang kita nak tengok sekarang adalah price berinteraksi tak dengan trendline yang Zul baru buat tadi, yang trendline ini. Alright, Zul akan draw balik trendline ini antara ini ke ini. So now kita tengok adakah price akan respect kita punya trendline ni. Sekiranya berlaku kejatuhan ke bawah, Zul expect price tu tak lebih daripada ini, mungkin hanya sampai ke sini dan berlaku rebound lah ke atas sebelum melakukan kejatuhan ke bawah. Sebelum dia jatuh ke bawah, kita akan tengok lah price tu akan buat rebound dulu ke atas. Sebab apa, macam cakap, kita buat daripada higher high, lower low, and then buat higher high, and then buat another, barulah kita akan turun buat lower low, which is expected. Higher high, higher low, higher high, lower low, higher low, akan buat lower low, which is itulah pergerakan price sekiranya price breakout daripada kawasan ini dan pergi ke bawah ni. So now apa yang expected price adalah akan bermain di kawasan ni. So apa yang kita nak tengokkan, sama ada price itu akan melakukan kenaikan ke atas ataupun kalau ke bawah. Dua poin yang perlu kita ingat. Yang pertama, trendline ni, trendline 30k kita, trendline kuning ni. So price mestilah breakout di bawah ni, which is kalau possible untuk daily candle mestilah breakout bawah ni. So kita akan expect lah price tu akan ke bawah. Dan untuk kita melakukan naik ke atas ni, kita perlu tengok yang daily candle mestilah close ke atas ni, barulah price ke atas. So which is now apa yang kita expected, kita expected price akan respect kita punya trendline ni dulu, dan akan buat berlaku price bermain sini, ataupun sekiranya break bawah, kita akan support price tu akan respect kita punya trendline ni, which is masih lagi kawasan ini. Which is siapa nak buy tak masalah, siapa yang masih belum ada lagi position untuk buy di BTC boleh beli. Dan macam ni Zul pun ada masuk lagi satu position di kawasan 31.5k di Binance, dan sekiranya dapat kawasan tu, Zul expected price naik ke atas, which is yang ni Zul akan buat simpanan untuk long term lah. Tapi sekiranya jatuh bawah lagi, macam cakap, Zul akan ada next buy position, which is di kawasan hampir di kawasan 25 dan 24 option. Nanti Zul akan terang lah, which is price tu tak jatuh lagi. Sekiranya jatuh lepas 30, baru kan nanti Zul akan tunjuk lebih detail apa tu target Zul di 25k. And now apa yang Zul tengok lah macam tadi, untuk 1 hour tadi kita ada satu monitor, which is yang ni kita stay monitor juga. Ini untuk lebih kepada short term pattern. Okay, macam ni kita pattern ini, right, salah, right, trendline. Okay, ini trendline. Kita masih lagi nak ikut yang ini. Kita tengok sekarang pun dah breakout. Tu kita tengok apa yang akan berlaku. Adakah ini adalah 1 hour. So now lagi dalam 37 minit. Adakah price ini masih lagi akan breakout ke bawah, ataupun price ini akan kembali ke naik ke atas. Which is sekiranya price ini terus breakout ke bawah, macam cakap, inilah pattern reversal atau pattern bullish untuk break ke atas. Macam cakap, ya, untuk satu pattern bukanlah tak ada dalam satu dunia ni pattern yang 100% akan follow, which is macam cakap ialah percentage untuk dia break ke atas lebih tinggi berbanding break ke bawah. Tapi price masih lagi boleh break ke bawah. So, kalau break ke bawah, kita expected price tu akan sampai, alright, kita akan buat sini dan kita mark kita, which is price tu almost akan turun lagi bawah sampai 30k lah, which is yang risau kita sebab kita ada support ini, kita ada lagi support di kawasan ini,
which is now dua support lah, which is yang ini, dan kita masih ada support yang kuat di kawasan 21. Dan mestikan di bawah ni kita masih ada support lagi, which is kalau draw lagi tu di bawah ni satu, kita masih ada lagi dua sentuhan kat sini, tiga, satu, dua, tiga, dan probably akan sampai, boleh kalau turun pun mungkin jatuh sikit dan mungkin jatuh balik lah, naik balik, which is tu mungkin kita perlu adjust kita punya pattern di 1 hour. So macam cakap lah, untuk pattern di 1 hour kalau untuk kebarangkalian dia tak menjadi tu lebih tinggi, sebab apa, pattern di 1 hour tu lebih sikit lah, so maybe kita boleh buat adjustment macam ni. And now kita ambil dua ni, so normally dia tak break lagi lah, which is yang sekarang ni kita akan tengok monitor ni dulu, kita tengok sekiranya berlaku rejection, mungkin kita akan buat adjustment lebih besar lah pattern tu. So which is apa yang nak tengok sekarang, pembeli apa yang berlaku untuk hari ni, akan untuk malam ini, untuk daripada pukul 8 sampai 4 pagi, pukul 8 pagi esok, boleh kita tengok akan price berlaku balik kenaikan untuk retest balik ke ni. Kita tengoklah berlaku belajar buat bergerakan ke atas atau tidak, kita tengoklah. Ini kalau untuk Fibonacci yang lebih kecil untuk tengok, kita tengok yang ni. So kita ada yang ini akan menjadi resistance lah, menjadi resistance tu. Ini kalau dia price break kawasan ni, kita ada lagi potential besar. Tapi walaupun ini tak hanya resistance hanya kecil aja, tapi yang perlu kita tengok adalah yang ni lah, yang paling besar ni, yang kiranya trendline ni. Trendline ni akan menentukan sama ada kita ada dalam bullish territory ataupun bearish territory. So now kita berada di bawah trendline ni, so kita expected price itu berada di dalam momentum untuk melakukan penurunan. Sekiranya price itu berlaku atas, kita akan tengok melakukan kenaikan. So itu aja untuk untuk BTC, which banyak yang tu tekan, which follow kat Zoom Facebook, tu akan update tu punya ketekin lah apa yang berlaku dan apa yang akan berlaku. Now kita pergi ke Ethereum sikit, tu nak tengok Ethereum apa berlaku, sebab apa price yang murah, agak menarik nak tengok itu. Right, tu akan tunjukkan, tu akan pergi ke 4 hours. So now sebelum ni tu cakap kita ada pattern yang ni, ada pattern ni breakout dia ke bawah, which is dah pun sampai kalau ikutkan kita punya price target untuk yang ni, which ini adalah putih bullish pattern, tapi still ada peluang jatuh bawah, dan dah jatuh bawah dan dah sampai target. Jadi kita tahu kita yang ni kita delete dulu, kita akan expected, kita tengok apa yang dah berlaku. Right, price sekarang ni try cuba untuk pergi ke last support, which is last support kita di antara, kalau tu tengok sini di antara 1.7 ke 1K, antara 1K 1.7 adalah last support lah. Last support ni macam mana tu dapat, right, tu akan pergi ke weekly. Alright, kita akan ambil cara nak tarik tu macam mana, kita ambil yang lower, harga paling bawah untuk Ethereum, dan harga tertinggi sekarang, dan kita dapatlah antara 0.6 dan 0.7 Fibonacci. Kita dapat draw kawasan kita punya golden area lah, golden packet, which kita akan pakai itu sebagai kita punya support bila aku di bawah. So now kat Ethereum kita akan balik 4 hours. So akan pasti apa yang akan berlaku untuk 4 hours. Now 4 hours kita ada berlaku sedikit ada niat pattern, ada sebarang pattern untuk yang menarik kita tengok, which is kita akan tengok untuk trendline ni. Trendline ni akan menentukan sama ada price tu naik ke atas balik atau tak. Okey, trendline ni, right, tu trendline ni kita akan tengok untuk Ethereum melakukan balik bullish, kita perlu breakout trendline lah. Trendline ni perlu dia breakout untuk ke atas. Jadi kita expect sekiranya price tu sampai balik, ada potensi untuk price tu jatuh ke bawah. Tu which is ini trendline ni penting, kita akan tengok macam mana dia punya reaksi price tu, which is kita lock price ni untuk tengokkan monitor. Dan sekarang ni apa yang berlaku di sini, kita akan tengok kat sini pembeli, kalau tengok 1 hour ada satulah pattern kecil kat situ. Alright, untuk 1 hour, ini pattern yang sebelum ni, tapi tu tak nak monitor lah. Yang sebelum dah benda dah jadi, tu malah nak monitor, which ini lah bearish triangle, which price tu break bawah dan pun break bawah tu, which apa yang dah jadi tu tak monitor lah. Tu which sekarang tengok untuk 4 hours tu tengok ada sebuah pattern yang menarik, which sekarang ni belum lagi. Tu ni aku kata masih dalam kata kawasan kita dah breakout pun kita punya ni, which ingat kita masih ada lagi bawah ni kawasan support. Kita tengoklah adakah price itu akan berlaku ke bounce, kita ada kawasan support yang kuat kat sini, dan kita dah pun bounce sekali, which is yang awal bulan itu, masa bulan 4 bulan Mei, jadi Februari, Mac, April, Mei, bulan 5, awal tengah bulan 5 itu kita ada bounce sini dan terus berlaku rejection. Ingat yang ni, bila price itu jatuh aja ke bawah ni dengan cepat dia. Alright, akan zoom in sikit, kita tengok bila price jatuh bawah ni dan berlaku rejection cepat lah. So kita nak tengok adakah price akan buat bounce cepat, macam cakap tadi, boleh akan berlaku malam ni, probably akan berlaku sikit. Untuk BTC akan berlaku balik rebound. Alright, BTC akan buat balik rebound ke atas untuk retest balik kawasan ni. So
probably kita akan tengok lah kat Ethereum pun akan berlaku, which is agak menarik ni. Market bergerak dengan kuat sebab apa, macam cakap sentiment selling agak kuat lah. Dan kita tengok untuk RSI pun masih lagi berada di kawasan tengah, masih ada lagi potential untuk melakukan jatuhan. So kita tengok lah, probably Ethereum tu akan jatuh hampir ke 18 untuk test yang ini. Dan kita tengok lah ada berlaku rebound atau tidak, itu tak pasti. Dan kita tengok lagi BNB pun dah jatuh pada 300. Macam cakap, untuk BNB kita ada macam sama kat pattern ni. Untuk di BTC kita ada ni descending broadening wedge. Macam cakap, price itu adalah bermain di kawasan ni, and now bila kawasan gagal, dan kita tengok lah price boleh lagi jatuh sampai ke 2000. Macam cakap, kita di BNB ada last support di antara 1.65 ke 2.7k. Sorry, 106 lebih kurang 170 lah. 170 ke 270 adalah kita punya last support. So sekiranya price masuk di dalam kawasan ni adalah very good position untuk buy untuk long term. So expected kita price untuk bermain dalam kawasan ini. So now apa kata, adakah kita sekarang ni mata kita tertumpu lebih kepada BTC? Sebab apa cakap, BTC akan melakukan pergerakan. So sekiranya BTC drop lagi, kita akan tengoklah altcoin lain pun akan drop lagi. Which is macam cakap, mungkin sekarang ni untuk pembelian altcoin, sekiranya masih belum ada lagi altcoin, mesti anda beli sikit. Tapi sekiranya siapa dah ada pegangan dalam altcoin, contohnya Ethereum, BNB ada, anda hold dulu position. Sebab apa, kita perlu tengok dulu apa yang price berlaku di BTC. Apa BTC tengok ada momentum kuat lah untuk selling. Nah, kita tengok lah sama ada kita punya first support ni, first trend line ni akan defend ke tak. Dan sekiranya gagal untuk support, kita tengok lah di dalam 30. And then sekiranya breakout 30, kita confirmation lah bahawa price tu akan jatuh lagi ke 25. Bisa jatuh tak, kita tengok apakah reaksi price untuk berada di kawasan ni. So guys, itu aja untuk malam ni. So which is agak menarik tu nak terangkan ni. Banyak pergerakan yang drastik. So bila tak boring, very excited tu tengok. And then banyak perlu yang tu buat chatting untuk malam ni. So guys, tu akan buat dulu chatting untuk lepas hari video ni, dan then upload. Dan nanti tu akan share di Facebook lah sekiranya tu jumpa sesuatu yang menarik. So guys, sebelum tu hari video malam ni, please like, please subscribe untuk tengok lebih banyak video tu tentang analisis dan review market untuk selepas ini. Dan please juga follow dia punya Facebook, link di bawah untuk update terkini. So guys, jumpa lagi untuk pagi esok untuk review. Assalamualaikum, bye bye. Everybody get your fucking hands up.